Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang cikgu kasihi. Okey, hari ini cikgu akan teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, untuk sesi 2021. Okey, jadi bagi bab 1 kita sambung kepada topik 1.2 penyiasatan saintifik. Okey, seperti yang kamu sedia maklum, okey, untuk mempelajari sains kita perlu menjalankan eksperimen ataupun penyiasatan saintifik bagi memastikan sesuatu apa yang kita pelajari tu kita dapat buktikan bahawa ia benar-benar berlaku. Okey. Jadi untuk penyiasatan saintifik ada 8 langkah. Okey, yang pertama mestilah mengenal pasti masalah. Yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, merancang eksperimen. Yang keempat, menjalankan eksperimen. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisis dan mentafsir data. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Dan terakhir, mestilah membuat laporan ataupun menulis laporan. Okey, seperti yang kamu telah buat eksperimen sebelum ni. Okey, langkah pertama kamu kena kenal pasti masalah. Okey, selepas kenal pasti masalah, barulah kita membuat hipotesis, iaitu meneka apa yang akan berlaku selepas eksperimen tersebut. Okey, sama ada hipotesis itu diterima ataupun tidak diterima, ia akan bergantung selepas kamu melakukan eksperimen tersebut. Okey, apabila kita telah membuat hipotesis, kita akan merancang eksperimen dengan meletakkan pemboleh ubah tindak balas, pemboleh ubah dimalarkan dan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, jadi dekat situ barulah kita merancang eksperimen, sama ada bahan dan radas apa yang perlu kita gunakan dan langkah-langkah yang perlu dijalankan untuk menjalankan eksperimen tersebut. Okey, setelah kita merancang eksperimen, kita masuk ke langkah keempat, iaitu menjalankan eksperimen. Okey, bila kita menjalankan eksperimen, kita perlu mengikut langkah-langkah yang telah kita rancang sebelum ini. Setelah kita menjalankan eksperimen, kita akan mengumpulkan data dalam jadual yang telah disediakan. Setelah kita mengumpulkan data, kita akan analisis dan mentafsir data dalam bentuk graf. Okey. Daripada pengumpulan data yang telah kita tafsir, kita akan membuat satu kesimpulan. Okey, yang seperti mana yang saya cakap sebentar tadi, sama ada hipotesis kita diterima atau ditolak bergantung kepada data yang kita perolehi. Okey, daripada situ kita akan membuat satu kesimpulan bahawa hipotesis kita akan diterima atau ditolak. Setelah tamat menjalankan eksperimen, kita akan menulis laporan. Okey, itu adalah langkah-langkah penyiasatan saintifik. Okey, seterusnya kamu akan mempelajari peraturan dalam makmal. Okey, seperti mana yang kamu tahu, makmal kita terdapat pelbagai bahan kimia, radas, okey, yang bahaya jika kamu tidak mengikut peraturan. Okey, tengok peraturan-peraturan dalam makmal. Yang pertama, masuk ke dalam makmal sains dengan kebenaran guru sahaja. Tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam makmal. Tidak boleh membawa sebarang radas atau bahan kimia keluar daripada makmal. Jangan melakukan sebarang eksperimen tanpa kebenaran guru. Jangan bermain dengan bahan dan radas di dalam makmal. Laporkan sebarang kemalangan dengan segera kepada guru. Dan seterusnya, bersihkan semua bahan dan radas setelah eksperimen selesai. Okey, ini adalah kita masih lagi dalam makmal sains. Okey, dalam topik makmal sains. Okey, untuk seterusnya kamu perlu mempelajari simbol-simbol dan amaran. Okey, simbol-simbol amaran yang terdapat pada bahan-bahan makmal. Okey, kalau kamu tengok simbol yang pertama adalah mudah terbakar.
Okey, mudah terbakar, simbolnya berbentuk api. Okey, dan contoh bahan ni adalah mudah menguap, dan contoh bahan adalah alkohol dan aseton. Yang kedua adalah bahan mudah merengsa. Okey, bahan mudah merengsa berbentuk X ataupun pangkah. Okey, ciri-ciri bahan yang mudah merengsa: berbau sengit, memedihkan mata. Okey, merengsa salur pernafasan dan kulit. Okey, contoh bahan adalah kloroform, bromin, sulfur dioksida. Okey, bahan-bahan ini tidak boleh dihidu secara berterusan. Okey, perlu ada filter ataupun penapis sebelum kita boleh menghidu. Okey, seterusnya adalah bahan mudah meletup. Bahan mudah meletup, kamu tengok simbolnya seperti satu letupan. Okey, ciri-ciri mudah meletup: meletup apabila dinyalakan atau bercampur dengan bahan kimia lain. Contoh adalah gas hidrogen, kalium dan natrium. Okey, jadi bahan ini tidak boleh sesuka hati kamu ambil dan campur dengan bahan-bahan lain. Perlu ada pengawasan guru. Dan seterusnya adalah bahan mudah menghakis. Kalau kamu tengok secara dekat, okey, itu adalah bahan kimia yang tertitis kepada kulit dan dia akan menghakis kulit kamu. Itu adalah simbol bahan mudah menghakis. Okey, ciri-cirinya melecurkan kulit. Contoh adalah asid sulfurik pekat, kalium hidroksida pekat. Dan seterusnya adalah gambar tengkorak ni. Okey, ini adalah toksik.